Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang saya muliakan sahabat saya pengurusi majlis, adik Syahril Ibrahim, betul, Syahid Ibrahim, Muhammad Syahid Ibrahim. Yang saya muliakan sahabat panelis saya, Dr. Rosli Yaakob. Yang saya muliakan juga sahabat panelis saya, anak muda berwawasan tinggi, Presiden Kesatuan Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar. Siapa ke nama? Lupa. Maaf. Iqbal, saudara Iqbal, adik Iqbal kita. Tuan-tuan, puan-puan yang adik-adik yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara Iqbal dan juga Majlis Perwakilan Pelajar kerana sudi untuk menjemput saya untuk kali kedua dalam satu forum yang berkaitan dengan tajuk yang sama lebih kurang, iaitu bajet 2012. Cuma pada forum pada kali ini menyentuh spesifik tentang permasalahan ataupun isu yang berkaitan dengan adik-adik sekalian, iaitu tentang pelajar, khususnya mahasiswa. Baik, mari kita tidak berfikir secara kritis, tetapi mari kita berfikir secara terbuka. Apabila kita memperkatakan tentang bajet 2012 untuk pelajar-pelajar ini, apa yang dapat saya katakan di sini ialah kita tengok dulu tentang kos hari hidup yang berlaku dalam Malaysia ini. Kita tengok bahawa di Malaysian Cost Price Index, ya, kita tengok daripada antara Januari 2009 kepada Julai 2011, ya, di situ kita boleh nampak antara perbezaan di antara overall CPI, Customer Price Index, dengan core CPI. Kita boleh nampak daripada awal itu, iaitu Januari 2009 sebagai contoh overall CPI, bermula daripada paras 4 dan berakhir pada September 2011 3.4, tetapi berlaku penurunan pada Julai 2009 yang ketara sehingga minus, ya. Dan juga begitu juga dengan core CPI itu, dia minus pada Julai 2009, tetapi dia stable balik kepada 2.7. Jadi kita tengok bahawa dari situ kita boleh simpulkan bahawa the CPI higher, maknanya ada peningkatan CPI with demand pull pressure remain, maknanya demand tu dia consistent along the line, demand tu. Julai 2011 menunjukkan peningkatan. Kerana apa itu? Apa petanda itu? Petandanya kerana ada berlaku kenaikan dari segi kedudukan ekonomi kita, ya. Maknanya demand itu semakin meningkat. Kenapa berlaku penurunan pada Julai 2009? Kerana pada masa itu berlaku masalah di dalam pasaran antarabangsa, kan? Dan pada masa itu subprima dan sebagainya. Tapi subprima berlaku di 2008, cuma kesannya berlaku pada tahun 2009. So Julai 2009 dia menurun. Tetapi kita tengok employment rate. Pada Januari 2009, 4% employment rate kita, dan menurun kepada 3.1% pada Ogos 2011. Jadi employment rate kita ada menampakkan penurunan, tetapi masih lagi berada pada tahap yang sustainable, ya, over the time. Baik, next. Sekarang ini mari kita melihat secara spesifik pula tentang living cost dalam konteks pendidikan, ya. Dari situ kita boleh tengok penurunan, ya, kos kita banding daripada tahun 1990, 2010. So ini cerita perbezaan lebih kurang 20 tahun, ya, 20-30 tahun, ya, antara 1980 ke 2010. Dari segi makanan, pada tahun 1980-an
indeks kita pada masa 36.2, tapi pada tahun 2010 menurun kepada 30.3. Baik, kita cuba tengok kepada health pula. Pun ada penurunan. Tahun 1980 1.3, lepas tu tahun 1990 meningkat 1.8, begitu juga tahun 2000, tetapi pada tahun 2010 kita berjaya mengurangkan pada 1.3, balik pada tahun 1980-an. Dan begitu juga dengan yang lain. Cuma ada berlaku peningkatan yang ketara di sini, iaitu pertamanya adalah perumahan. Kerana rumah pada tahun 1980 bezakan dengan harga sekarang, memang berlaku peningkatan yang ketara dan mendadak. Jadi sebab itulah kenapa daripada 18.2 meningkat kepada 22.6. Dan ada satu lagi yang turut meningkat, iaitu kos bagi rekreasi, education and cultural services. Tapi lebih kepada education. Daripada situ kita boleh nampak peningkatan mendadak daripada 6.7 turun 5.2, naik 5.9 kepada 9.2 sekarang. Kenapa peningkatan yang begitu mendadak daripada segi pendidikan ini? Kerana ini adalah disebabkan oleh pertambahan bilangan anak-anak muda yang melanjutkan pengajian ke universiti-universiti, ke IPTA, IPTS dan sebagainya. Jadi apabila berlaku pertambahan ini, maka sudah tentulah berlaku peningkatan dari segi kos. Kerana tuan-tuan perempuan, adik-adik masuk universiti, semua kena dibiayai, daripada makan, pakaian dan sebagainya, sehinggalah kepada yuran pengajian dan alat-alat tulis dan kemudahan-kemudahan pembelajaran. Jadi itu contribute kepada peningkatan kos di situ. Baik, next. Baik, mari kita fokus kepada pelajar-pelajar ini. Kita fokus kepada adik-adik sekalian. Kita tengok pada tahun 90 sehingga 2010 Pada asalnya kita bandingkan antara tuition fee ni, kos yuran ni, dengan other price indices. Kita bezakan di situ, kita beza antara tuition and fees, housing, energy, healthcare dan juga general. Daripada situ tuan-tuan perempuan boleh nampak berlaku pendekatan yang mendadak, quite significant. Yang paling atas sekali tu, yang hijau tu, very significant peningkatannya. Jika dibandingkan dengan housing, dan jika dibandingkan dengan energy yang tak begitu stable, tapi wajar berlaku peningkatan. Dan juga healthcare, sepatutnya healthcare pun patut meningkat kan. Tapi kalau bandingkan healthcare dengan pendidikan, tuition fees tu, peningkatan yang ketara. Jadi kita menampakkan bahawa di sini berlaku peningkatan. Tetapi peningkatan ini, kalau kita bandingkan dengan antarabangsa, peningkatan dalam negara kita ni ialah sebanyak 3% setiap tahun. Kalau dibandingkan dengan peningkatan 5% di peringkat antarabangsa. Ini peningkatan disebabkan oleh macam-macam faktor lah, seperti kos accommodation ataupun tempat tinggal yang semakin meningkat, masalah pembelanjaan, makan, minum, sara hidup dan sebagainya. Dan termasuklah lain-lain kos seperti pembelian buku yang disebut oleh adik kita tadi dan yang lain-lain. Jadi kita tengok di sini ada perbezaan di sini. Saya ambil tadi housing price dengan college price tadi. Kita tengok dia perbezaan yang tadi kan, yang saya tunjuk tadi, housing price dengan college price. Kita tengok perbezaan. Kita boleh nampak di sini there is a sharp increase on the college prices. Kalau compare dengan housing prices, ada nampak pengurangannya pada tahun 2004, 2009 ke 2010. Maaf tak buat penampak sangat, tapi ada berlaku penurunan. Tetapi yang merah ini, yang college price ni, dia meningkat. Jadi bila kita melihat kepada peningkatan ini, kita tengok apa yang kerajaan cuba bantu. Kita tengok di sini adalah satu jadual yang saya ambil daripada website daripada Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana di sebelah, maaf kalau tak apa nampak sangat sebab saya ambil ini daripada website tu.
So kita tengok bidang pengajian, kejuruteraan, perubatan, perniagaan dan sebagainya sampai kat bawah tu. Dia tengok kos-kos pengajian di situ, yuran yang dikenakan dan yuran yang ditangguh oleh kerajaan. Kita dapat melihat sendiri ialah yuran yang dikenakan ke atas adik-adik tuan-tuan perempuan, kalau nak dibandingkan dengan kadar yuran yang sebenar, adalah saya anggap 1/3 average-nya sebenarnya. Kerana kerajaan mensubsidikan 2/3 dari yuran itu melalui cara yang lain, ya. Maksud saya, yuran yang adik-adik tuan-tuan perempuan bayar tu tak cukup sebenarnya untuk menampung bagi membayar gaji pensyarah, bagi membayar elektrik, bagi menyelenggara bangunan dan sebagainya. Memang tak cukup. Jadi kerajaan memberikan subsidi kepada universiti 2/3 lagi untuk menampung kos bagi penyelenggaraan, pembayaran gaji pensyarah, kos untuk pembelian peralatan dan sebagainya. Jadi itu adalah dengan tujuan supaya tidak membebankan pelajar-pelajar. Tetapi berlaku peningkatan, walaupun kerajaan cuba tidak membebankan, tetapi berlaku peningkatan daripada tahun yang sebelumnya. Kerana saya masih ingat lagi, kalau pada tahun 1990-an, saya membayar yuran pada masa itu sangat minimal, ya, dalam RM200-RM500, paling tinggi pun RM3,000, ya. Tapi sekarang kita punya yuran meningkat, ada yang membayar sampai dekat-dekat RM10,000, ya. So jadi peningkatan ini tidak boleh dinafikan, tetapi kerajaan berusaha sedaya upaya untuk membantu mengurangkan beban itu dengan memberikan subsidi 2/3. Daripada funding daripada yang 2/3 tu, 2/3 yang saya katakan tu, boleh tengok di sini, iaitu funding of 20 public universities, IPTA saja, yang mana contribution of student fees tu hanyalah 10%, ya, yang saya kata tadi. Ini daripada public university lah, tapi kalau IPTS tu ada yang lain. Manakala selebihnya iaitu 90% dibiayai ataupun ditanggung oleh kerajaan. Ya? Okay, next. Jadi kita tengok pula perbezaan, ya, dari segi kos itu. Kita buat cost comparison di negara-negara lainnya. Sebagai contoh, di Australia, Canada, France, Malaysia, New Zealand, Singapore, UK dan US, ya. Ini saya ambil daripada Malaysia Handbook International Edition. So jadi kita boleh tengok ni, bagi program untuk bachelor degree bagi arts and business, ini bukan perubatan, saya tahu adik-adik kat sini ramai buat perubatan lagi mahal lah kan. Kita ambil arts and business, ya, per year. Di Australia dia kena bayar tuition fee RM8,500 campur dengan living cost RM8,500, total RM17,000. Dan begitu juga dengan Canada, begitu juga dengan France, apatah lagi di US dan di UK lagi mahal. Tapi Malaysia masih berada di tahap yang rendah lah kalau banding dengan negara lain, kerana nilai mata wang kita rendah. Jadi kita membayar sebanyak RM9,000. Tetapi kita ambil one to one, ya. Katalah kita anggap satu pound, ya, UK tu bersamaan RM1. Kita boleh tengok per annum, maknanya pelajar di UK kena bayar $14,000 $14,000, ya. Kita andaikan 14,000 ni RM14,000. Dia kena bayar RM14,000, manakala student kita, pelajar-pelajar kita cuma membayar RM4,600. Tetapi kalau di US, ya, untuk private, ya, ni kita cerita private institution, US bayar sebanyak RM22,000, sedangkan kita bayar RM4,600. Ini kalau nak compare one to one, kita assume. Jadi maknanya dari segi kita punya kos untuk yuran itu masih rendah kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain, termasuk Singapura. Tetapi walau bagaimanapun, kita compare juga dengan education cost, ya. Kita tengok di sini dari segi current age of child years, age enter university, numbers of years in university, anti-university, itu semua sama, ya, antara Malaysia, Australia dengan Britain, ya. Tetapi estimated current cost of education di Malaysia about 91,000, lebih kurang 92,000. Tapi di UK dan di Australia
189,000 dan 211,000. Jadi estimated cost of education sudah tentu lebih tinggi lah. Tapi dari segi kalau kita simpan duit tu di bank dan kita assumekan dengan 6% interest rate ni, annual return rate of return kita, berapa kita dapat ialah untuk monthly kita dapat untuk Malaysia ni RM403 lah, sikit. Tetapi kalau simpan di US dan di UK, dia akan meningkat RM1,000 lebih. Dan kalau sekiranya kita menggunakan 8%, which is attainable and more realistic, jadi kita boleh lihat di situ perbezaan antara kedua-duanya. Jadi kita nak katakan bahawa kalau sekiranya duit yang kita gunakan untuk pembelajaran ini, yang dalam kes tadi secara total 1 tahun estimated current cost of education RM92,000. Kalau kita simpan dalam bank dengan 6%, jadi kita dapat banyak tu, lebih kurang lah kan daripada US. Sedangkan kalau mereka masuk dalam bank, lagi dapat banyak keuntungan. But they have to spend. Untuk kepentingan anak-anak, they have to spend. Dan itulah duitnya yang terpaksa dia laburkan. Next. Baik. Manakala, mari kita lihat bajet student. Ni agakkan saya, tolong betulkan saya kalau saya ni makanan RM1,500 cukup? Cukup? Ini cerita 12 bulan ni, bukan sorry, maaf. Satu semester, maafkan saya. Satu semester. RM1,500 cukup? Tak cukup Aki banyak makan lagi Baju RM200 cukup? Tak cukup. Kalau nak beli batik, kelantan semua memang mahal lah kan. Groceries RM350 tak cukup juga So study equipment RM500 one semester tak cukup. Kalau buat medik memanglah tak cukup kan. Photostat RM300 memang tak cukup. Memang tak logik sebenarnya. Kalau sebulan memang logik lah. Betul tak? So jadi all together expenses kita boleh tengok sini RM3,050 RM3,050 bukan, kalau kita cakap adik-adik ni, saya anggarkan RM3,050 bukan satu semester ni. Ini cerita satu bulan punya expenses RM3,050 banyak pula. So kita kurangkan separuh mungkin So jadi kita bandingkan dengan pendapatan kita tengok PTPTN bagi RM2,000, betul? Tengoklah kos PTPTN bagi ayah dan mak Fama bagi RM500. Tak juga, mungkin kurang lagi, mak ayah bagi kurang. Anak cemerlang universiti takkan mak ayah bagi RM500 kan. Felda, ini kalau anak Felda lah, ada dapat ekstra RM1,000, mungkin lah bantuan kan. Yayasan Pahang mungkin ada anak-anak Pahang sini dapatlah ekstra sikit kan. Okay. Government subsidi yang RM200 di buku tu. So kita compare, ni saya punya agakkan ni kan. So saya anggar-anggar lah RM3,050, tolak RM4,200, ada lagi balance RM1,120. Okay, cukup lah kot. Okay, nampaknya ada siren lah. Okay, terima kasih. Okay, baik. Kalau RM1,150, inilah kita jangkakan pendapatan dia lah, maknanya dia punya saving lah kan. Tapi in reality, melihat respon adik-adik ni, rasanya RM1,150 tu memang leboh lah, memang tak ada simpan ya. Okay. Oh, mana yang saya dah tekan ni? Okay. So jadi kerajaan menyedari masalah itu. So apa yang kerajaan buat ialah, apa komitmen kerajaan sekarang kita tengok. Pertama, yang saya katakan tadi, government masih komit untuk membayari 90% daripada kos pembelajaran tuan-tuan perempuan Itu satu. Yang kedua, government provide better facilities. Macam mana tuan-tuan perempuan adik-adik rasa duduk kat UIA ni? Better facilities tak?
Dewan pun ada aircon. Saya dulu belajar mana ada aircon Dewan dulu kat ITM dulu. Kan? Government continue giving scholarship. Ada yang tuan-tuan perempuan dapat scholarship. Saya rasa ni semua dapat scholarship, betul tak? Tak dapat. Pinjaman boleh ubah. JPA bagi kan. JPA kata kena kerja dengan dia lah. Tak payahlah bayar kan. Scholarship lah tu. Okay. Government continues to decrease the student cost of living. Ini yang kerajaan cuba bantu. Kita tengok macam mana cara kerajaan bantu untuk decrease the student cost of living. Dengan cara macam contoh kerajaan cuba mengurangkan harga makanan dan sebagainya dengan macam-macam insentif lah. Agaknya lah. Universiti charge makanan tinggi sangat ke? Mahal beli kat luar warung yang murah lagi Ni kena bagi tahu kat government. Dan government to enhance innovation. So saya rasa ini objektif kerajaan. Dia nak galakkan tuan-tuan perempuan ni bakal-bakal doktor berinovasi Dan yang terakhirnya, government continues to decrease the rising of educational cost. So kerajaan cuba nak mengurangkan peningkatan education cost. Ada beza tak dalam 6 bulan yang lalu, semester lalu, yuran banding dengan semester yang sebelum ini, ada peningkatan tak yuran tu? Ada ke tak ada? Ada setengah giling, ada setengah kata anggur. So okey lah. Mungkin ada, mungkin tak ada kan. So it depends. Tapi government trying to decrease the cost of education cost. They have their own acuan sendiri. Our acuan is what? Our focal point is what? The Quran lah. The Quran and Sunnah lah. But is anybody doing that? And saya cakap pada aunty yang dekat belakang tu, saya cakap, aunty, saya nak dengar ustaz mengajar. Is it wrong for me to, be dressed up this way? And she would use this tone like, tak salah, tapi tak elok lah. And because I grew up in Saudi Arabia, kita mewarisi rambut ikal mayang, telinga astro, hidung Shahrukh Khan, gigi comel semualah daripada parents. Sebahagian daripada apa yang kita warisi itu juga ialah apa yang dinamakan sebagai Islam. Saya nak katakan tadi, Allah mencintai kita ni bagaimana? Sehebat mana dosa yang kau lakukan, setinggi mana dosa yang kau lakukan. Tapi ingat satu aja kata kuncinya rakan-rakan sekalian. Ada yang fras menonggek, ada yang minum pil, ada yang minum arak, ada yang makan pil, ada yang nak bunuh diri terjun dekat bangunan Pulau Pinang, dekat Jabatan Pulau Pinang. Ingat satu Malaysia. Apa dia? Apa dia yang satu tu? Besar mana dosa yang kamu lakukan, besar lagi pengampunan Allah ke atas dosa-dosa kamu. Ini rahmat Allah. Dan kita tengok sedikit sebanyak apa wajah cinta yang di sudut kebaikan. Kalau kita lihat cinta Allah kepada kita, diciptanya kita daripada tiada kepada ada. Allah memberi begitu banyak kepada kita. Kalau kita lihat dalam hukum cinta, ada mengatakan siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Poligami, isu berkenaan dengan pembagian harta, isu berkenaan dengan perempuan berkerjaya dan lain-lain. Kalau dilihat dari sudut kacamata jantina, memang korang tak adil perempuan. Berkata balik Ustaz? Tak, memang korang tak adil. Allah lebihkan korang banding kita orang. Bukti sebagai bukti. Apa yang berlaku sekarang, melihat sebaliknya kan, kami tak adil, kami dapat sikit, kami ditindas, kami tak boleh kerja dan lain-lain kan, begitu. Puncanya apa dia? Cara dia melihat. Jadi balik kepada solat ni tadi, couple-nya apa semua ni, itu semua fitrah. Siapa yang tak suka? Lelaki mana yang tak suka perempuan? Cuba angkat tangan. InsyaAllah tak ada lah, dan dewannya tak. Saya yakin semuanya normal berlaku, insyaAllah.